InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk kita sama-sama berada dalam satu majlis ilmu, yang mana dalam majlis ini kita berharapkan kepada hidayah Allah, kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharapkan kepada taman-taman daripada taman-taman syurga. Ini insya-Allah, mari sama-sama kita memulakan dengan kita bersyahadah, mentajdidkan syahadah kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan, dan pada hari ini alhamdulillah marilah sama-sama kita membina satu perasaan, rasa seronok, rasa gembira bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin apa yang kita hajat tak sampai, mungkin kesihatan kita kurang sihat, mungkin kita sakit, mungkin juga ada beberapa nikmat yang Allah tahan daripada kita. Mungkin ada beberapa perkara yang kita suka tak dapat kita capai, tetapi kita ingin menanamkan dalam perasaan kita satu perasaan bahawa segalanya itu daripada Allah. Segala itu adalah merupakan perbuatan Allah dengan kudrah dan iradah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ingin merasa gembira kerana tidak ada satu pun yang datang daripada Allah melainkan semuanya itu terbaik bagi kita pada masa itu. Semuanya terbaik. Kalau kita baik, kita nikmat, itu syukur, itu terbaik. Kalau kita mendapat balak, bencana, itu juga terbaik, kita boleh bersabar. Kalau kita terjerumus dalam cari maksiat pada masa itu yang Allah izinkan, maka itu terbaik, maka kita bertaubat kepada Allah. Begitu juga apabila kita telah berada dalam keadaan yang beramal, boleh beramal, itu pun terbaik juga, kerana itulah tanda kita ingin tunduk, tawaduk kepada Allah. Jadi segala keadaan yang kita hadapi adalah merupakan daripada terbit daripada perbuatan Allah, af'al Allah. Jadi kita ingin mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan pada segala kejadian, segala perbuatannya. Dan inilah pandangan syuhud batin, pandangan batin bahawa kepada seorang beriman, segala yang berlaku itu adalah merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tertibnya daripada Allah. Maka tidak ada yang mempunyai perbuatan di alam ini di mana satu zarah pun, satu atom pun tidak akan berlaku, tidak akan bergerak, melainkan semuanya itu merupakan perbuatan Allah. Jadi ini kita dah bincanglah, yang berlaku di hadapan kita, yang terjadi di hadapan kita, yang kita nampak sakit, yang kita nampak
sihat, yang kita nampak senang, nampak susah, yang kita nampak kaya, miskin, kita nampak aksiden, tak aksiden, semua yang berlaku di hadapan kita hanyalah merupakan majazi. Majazi ni apa ni? Bayangan sahaja. Bayangan sahaja yang datang daripada Allah. Hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak berlaku satu pergerakan, tidak bergerak satu atom, satu zarah, illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, melainkan dengan adanya kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala al-aliyul azim, iaitu Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Jadi kita lihat di sini, apa pun yang berlaku dalam hidup kita, hendaklah kita rasa seronok, kita rasa syukur, kita rasa sabar, kita rasa rendah diri, kita rasa tadarruk, memerlukan Allah. Kita rasa dalam keadaan bahawa kita ini berhajat kepada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada sinilah kita ingin melanjutkan keyakinan kita dalam setiap hari kita melihat apa yang berlaku tu. Kita ingin lanjutkan supaya kita ini juga mentauhidkan sifat Allah. Yang tadi sebut tadi, perbuatan, segala itu adalah perbuatan Allah. Maka kita juga ingin mentauhidkan sifat Allah, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syahadah ni ada 4 rukun. Syahadah ada 4 rukun. Orang yang berkalimah syahadah dia ada 4 rukun. 4 rukun. Yang pertama sekali ialah dia mentauhidkan semua af'al Allah, semua perbuatan Allah. Yang kedua, dia mentauhidkan semua sifat Allah. Yang ketiga, dia mentauhidkan semua zat Allah. Jadi kita akan pergi ke situ lah. Semua itu adalah zat Allah. Yang keempat adalah dia mentauhidkan, iaitu membenarkan bahawa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang benar, risalah al-haq, dan dia ingin menjadikan itu sebagai satu-satunya kehidupan di al-Islam. Jadi kita pergi kepada, kita cuba mendalami akan salah satu daripada perkara yang penting untuk kita memantapkan tauhid af'al Allah ini. Apakah tauhid af'al Allah ini? Kita sebut tadi, kita mengesakan segala perbuatan hakikatnya daripada Allah, segalanya daripada Allah. Yang kita nampak makhluk buat ni hanyalah bayangan sahaja, majazi, lahir daripada juga Allah juga terbitnya. Dan manusia tidak akan ada kekuatan, manusia tidak ada daya, melainkan dengan izin Allah. Maka bagaimanakah prosesnya berjalan? Maka proses itu berjalan apabila hati kita telah mula mengenal sifat-sifat Allah itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerbitkan satu cahaya. Satu cahaya yang ini disebut sebagai al-Islam. Cahaya Islam. Cahaya Islam, Nurul Islam. Apa maksud Nurul Islam ini? Cahaya Islam ini iaitu secara umumnya cahaya yang menjadikan hati kita ni pertama sekali ni bertawajuh. Bertawajuh ni maknanya hati kita ni menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat kepada perbuatannya, dan melihat kepada perbuatannya. Jadi kita melihat kepada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cahaya ini akan memancar dalam hati kita. Bila kita semakin kenal Allah, perbuatan Allah, makin dia akan memancar, semakin dia kuat, sehinggalah kita akan sampai kepada tahap yang kita sebut, kita akan berhubung dengan Allah dengan hubungan yang benar. Berhubungan yang benar. Maksud hubungan yang benar ni maknanya kita akan meletakkan Allah sebagai Rabb dan Ilah kita. Jadi apabila cahaya Islam ini mulai memancar, maka dia akan menyebabkan satu perkara kepada kita. Apa maksudnya? Apakah perkara itu? Disebut halawatul amal, amal yang zahir. Jadi maknanya berlaku sesuatu yang zahir dalam hidup kita, sentiasa kita rasa halawah. Halawah ni kemanisan. Kalau dia sesuatu yang baik, nikmat, memang kita rasa seronok dan kita syukur. Kalau yang balak, bencana pun kita rasa halawah. Di mana halawahnya? Sebab kita melihat di situ ada perbuatan Allah, di situ ada terbitnya perbuatan Allah, maka kita pun bersabar. Kita bersabar. Jadi dia halawah, an halawatul an amal zahir. Ini maknanya bila kita dah mula mentauhidkan af'al Allah, maka kita akan merasa halawah. Halawah ni apa? Rasa manis, rasa gembira. Jadi Allah bagi kepada kita
nikmat, kita gembira dan kita syukur. Itu halawah. Halawahnya apa? Syukur. Dan Allah bagi kita bencana, bala bencana kita tahu ni perbuatan Allah juga, maka kita pun bersabar. Halawahnya itu di sabar. Jadi sabar tu dia jadi kemanisan kepada seseorang itu. Jadi ini bila dia kenal perbuatan Allah. Kemudian selepas itu apabila dia diberikan oleh Allah satu suasana, dia tercebur dalam kelemahan, mungkin dia terbangun lambat subuh agaknya kan, hari itu dia beli tilam yang baru agaknya kan, tilam 16 inci tilam kan, 20 inci tilam tebalnya kan. Tiba-tiba dia tidur nyenyak sangat kat tilam tu sampai bangun lambat. Bangun apa, tahajud pun terlepas, subuh terlepas, duha terlepas, tiba-tiba zuhur dia bangun kan. Jadi Allah izin dia tercebur ke dalam dosa. Jadi dia halawah kat mana halawah tu? Halawah tu ya dia bertaubat. Itu halawah. Dia tidak putus asa. Walaupun diberikan kepadanya kesusahan berbentuk dosa, Allah izin tercebur dalam dosa. Halawahnya dia bertaubat. Itu halawah. Dan kemudian kalau bencana tadi, dia tidak putus asa berhadapan dengan bencana. Allah izin dia kena pecat, Allah izin dia aksiden, Allah izin dia banjir, Allah izin dia berpisah dengan suami isteri, anak-anak, Allah izin dia tak ada makanan, tak ada minuman, Allah izin dia mendapat balak bencana kesihatan. Jadi di mana halawah, di mana kemanisan amal zahir tadi, bila dia melihat perkara-perkara yang zahir tu, dia melihat ini terbit daripada perbuatan Allah, maka halawahnya situ dia pun bersabar, dia tak putus asa. Itu halawah dia, kemanisan orang yang mula melihat cahaya Allah tadi, cahaya Islam, nurul Islam. Jadi bila dia melihat nurul Islam, bila melihat perbuatan Allah tadi, dia mentauhidkan perbuatan Allah tadi, maka dia akan memancarkan cahaya, yang mana cahaya itu akan menyinari hati dia, menyinari pemikiran dia, menyinari kehidupan dia, sehingga dia akan merasai halawah dalam amalan zahir. Dan halawah dalam amalan zahir. Dan di situlah, kelazatan itulah akan menjadikan hatinya tenang. Walaupun sakit, walaupun aksiden, walaupun bencana banjir, walaupun susah hidup dia, walaupun apa pun jadi, walaupun nikmat, hati ini akan tenang dengan syukur pada Allah, tenang dengan sabar kepada bencana Allah tadi, tenang dengan bertaubat dengan dosa-dosa dia, tenang dengan dia merasa tawaduk, tadaruk dengan amalan-amalan soleh. Jadi halawatul amal zahir berlaku. Ya, sebab itulah apabila kita mula memproses diri kita untuk mengenal perbuatan Allah tadi, maka Allah akan masukkan dalam diri kita ni cahaya, yang mana cahaya itu akan bersinar dan akhirnya dia akan menghilangkan gerhana dan kabus asap dalam hatinya, yang menyebabkan hatinya itu akan merasai manis di dalam beramal, manis di dalam beramal. Ini disebut cahaya Islam. Jadi macam mana kita nak bentuk cahaya Islam ni? Apa dia punya amalan dia? Amalan dia macam mana kita nak membina kekuatan tauhid af'al ini? Ialah kita memperbanyakkan, yang pertama sekali kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali kita memperbanyakkan selawat. Minta maaf, yang pertama kita memperbanyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi orang yang nak mentauhidkan af'al Allah ni, dia kena banyak la ilaha illallah. Lepas tu dia perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dia kena memperbanyakkan bersama-sama dengan orang yang soleh, individu-individu yang soleh. Individu-individu yang soleh. Kenapa? Kerana individu yang soleh itu akan membawa kepada dia barakahnya. Jadi sebab tu dalam hal ini kita kena banyakkan berzikir. Contohnya la ilaha illallah, kita membanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita memperbanyakkan pergaulan yang baik. 3 benda. Ini untuk membina tauhidul amal, tauhidul af'al. Jadi bila kita dah mula yang ini, maka tandanya apa? Tandanya kita mula merasa nikmat,
dan lazat dengan ibadah zahir, ibadah zahir, di mana dengan cahaya ini Allah membukakan kepada ini, terbuka kepada hatinya, bahawa dia akan melihat segala yang berlaku di hadapannya adalah merupakan perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Ini Allah buka. Maknanya kalau kita dah mula melihat ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah, maka maknanya kita dah sampai kepada satu tahap disebut Nurul Islam. Nurul. Ini diuraikan panjang oleh Ibnu Athaillah, Imam Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya apa? Al-Hikam. Dalam kitabnya Al-Hikam. Saya pun pernah buat tajuk ni, Nurul Islam. Jadi orang yang mendapat Nurul Islam ini, maka proses membina cahaya Islam ini ialah melalui proses kita memperdalamkan tauhidul af'al. Bila kita memperdalamkan tauhidul af'al ini, maka kita akan mendapat cahaya. Tandanya apa seperti ni? Kita merasa halawatul ibadah yang zahir. Maka apabila kita telah mantap akan tauhidul af'al ini, maka kita akan melihat hanya Allah Subhanahu taala lah sebenarnya yang berkuasa. Kudrah iradah, kita akan pergi kepada tauhidul sifat. Kita melihat kepada kekuasaan Allah, perbuatan Allah. Maka jadilah orang yang mempunyai tauhidul af'al ini, mereka akan mempunyai salimul qalb. Hatinya akan menjadi sejahtera. Salim, sejahtera. Hatinya akan menjadi sejahtera, selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan satu hari di mana pada masa itu tidak bermanfaat, tidak berguna, man atallah, mereka yang menghadap Allah dalam keadaan hatinya illa qalbun salim, dengan hati yang salim. Jadi hati yang salim ini, maka dia akan selamat. Yang pertama sekali, hati yang orang yang telah ada tauhidul af'al ini, maka hatinya akan selamat daripada mencela makhluk. Nombor satu, dia akan selamat daripada mencela makhluk. Dan kemudian dia menghina makhluk, dia meremehkan makhluk, dia menyalahkan makhluk. Yang pertama sekali, selamat daripada suka mencerca orang, mencela orang, menghina orang, meremeh orang, menyalahkan orang. Keluar perkataan macam-macam lah daripada mulut dia tu. Cela orang, hina orang, maki orang, maki hamun orang. Dia akan selamat, nombor satu, bila dia dah mula melatih diri dia untuk mentauhidkan perbuatan Allah. Sebab bila dia melihat sesuatu, maka dia melihat akan apa? Dia melihat akan ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah, ini bukan lagi manusia tu yang dinampak, walaupun manusia itu sebagai disebut mazhar, majazi, sebagai bayangan, kiasan daripada perbuatan Allah. Makhluk ni sebagai majazi saja, bayangan saja, maka dia dah selamat daripada mencela manusia. Maka dia susah nak cela orang, susah nak menghina orang. Macam-macam lah. Kalau orang Melaka dia panggil lah habau engkau, celaka engkau, macam-macam lah perkataan. Saya nak sebut malu lah. Kalau orang buat alif bayar, buat alif bayar engkau, saya eja lagi VABI engkau, contoh je kan. Dia mencela. Jadi dia mencela makhluk, dia menghina makhluk, dia meremeh. Jadi kalau kita masih lagi melihat seorang buat jahat kat kita, melihat seorang buat tak elok kat kita contohnya, atau buat sesuatu perkara berlaku, kita menghina dia, mencela dia, maka maknanya kita belum lagi mengenal tauhidul af'al, belum kenal Allah lagi, perbuatan Allah. Macam mana walaupun kita sembahyang, kita puasa, tapi kita duduk mencela, maknanya belum ada lagi lah tanda bahawa hati kita ada halawatul ibadah zahir tadi. Kemanisan ibadah zahir itu tak ada lagi sampai kita mencela-cela manusia. Jadi disebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tak berguna, tidak bermanfaat,
malun, harta kamu, wala banun, anak-anak kamu, illa, kecuali mereka yang datang dengan hati yang sejahtera, al-qalbun salim. Jadi orang yang dapat nurul Islam, hatinya salim, hatinya sejahtera, hatinya selamat. Selamat daripada apa? Ni tanda-tanda lah kita nak tahu kita dah mula berfikir tentang tauhid af'al ini, perbuatan Allah tadi. Bila kita melihat sesuatu, melihat makhluk buat sesuatu, kita tidak menghina dia. Sebab apa? Bila kita menghina dia, kita menghina Allah yang berbuat. Kita menghina Allah. Jadi kita kata, dia buat, kita tengoklah dia buat. Dia tengoklah dia. Kita tak hina dia. Kita boleh tegur tak? Tegur tak? Boleh tegur tak? Boleh tegur lah. Tegur kena tegur. Amar ma'ruf nahi munkar, tegur kena buat. Nasihat kena nasihat. Tapi jangan menghina. Jangan menghina. Sebab bila berlaku kemungkaran di hadapan kita, Allah suruh cegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati' fa biqalbi, fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa zalika adhaful iman. Maka sekiranya kamu seseorang itu melihat mungkar, man ra'a minkum mungkaran, apabila seseorang itu melihat kemungkaran, maka hendaklah dicegah dengan tangan, kalau tak mampu dengan lisan, kalau tak mampu dengan hati. Cegah maknanya nasihat dia, kan? Doakan dia, nasihat dia, kemudian guna kuasa di tangan dia. Tapi jangan menghina dia, jangan mencela dia, jangan kita menyalahkan dia sampai seolah-olah kita tak boleh nak ni dah dia lah. Sebab di belakang orang yang melakukan kesalahan, di belakang perkara yang berlaku itu adanya perbuatan Allah. Adanya perbuatan Allah. Jadi orang yang salim, dia tak mudah marah orang. Diam aja dia. Tengok dia diam dulu. Bukan marah dulu. Dulu marah dulu kan dulu. Dulu tengok orang pantang. Kan orang ambil kita punya tempat dan pantang. Kalau kat rumah flat tu saya ingat lagi. Kalau kat rumah flat ni masa saya kecil-kecil dulu saya tengok. Kalau orang ambil parking orang, marah dia bergaduh. Kan sampai pancit tayar. Dia pancitkan tayar orang tu parking kat tempat dia. Dia pancitkan tayar orang tu. Lepas tu langsung kereta tak boleh gerak. Kan? Elok-elok nak suruh gerak. Kan? Dia pancitkan tayar. Marah sangat dia pancitkan tayar. Tayar orang tu akhirnya kereta tak boleh gerak. Bila tak boleh gerak, lagi lama lah dia nak tunggu nak masuk kan. Dalam menyesal, kenapalah aku pancitkan tayar orang ni. Jadi hatinya tidak salim. Salimul qalb. Jadi yang pertama, orang yang sudah mantap akan bil tauhidul af'al, maka dia melihat sesuatu itu perbuatan Allah, maka dia tak akan menghina manusia. Dia tidak akan menghina, meremehkan, menyalahkan makhluk ataupun menyalahkan Allah, apa lagi menyalahkan Allah. Dia takkan. Jadi hati dia tenang. Tenang aja. Tenang saja. Kemudian yang kedua, orang yang telah mula melihat tauhidul af'al. Kalau kita rasa kita pernah buat pun tak apa. Biasalah tu, kita masa sebelum ni kita tak tahu kan. Dah tahu ni tak apalah, kita proses pelan-pelan. Kalau ada orang rasa, oh insya-Allah banyak dah aku buat, aku ni pandai baran. Ni orang baran ni susah sikit. Nak tauhid af'al ni nak kena kontrol baran dia, marah dia. Jangan marah dulu kan. Senyum dulu. Senyum senyum dulu. Lepas senyum baru kita marah. Lepas ambil semayang, dah semayang 2 rakaat sama sekali, dah duduk dulu baru kita pergi dia, kita marah dia. Marah macam mana? Maka tak keluarlah caci maki, menghina dia, mengeluarkan kata-kata yang tak apa, tak sepatutnya kan, tak senonoh kan. Kadang-kadang kita pun malulah dengar kita cakap tu kan. Baik, yang kedua, orang yang telah mula dengan tauhidul af'al, orang itu akan selamat daripada dendam dan dengki. Nombor 2, dia akan selamat daripada dendam dan dengki. Salimul qalb, hati ni akan menjadi salim. Kenapa? Nabi menggambarkan al-mu'min laisa bihaqud. Al-mu'min laisa bihaqud. Atau kama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman tu dia tidak ada, dia bukan orang yang berhasad dengki. Dia bukan orang mendendam. Dia marah, tapi marah dia terkawal. Kemudian dia tak benci orang tu, malahan dia tolong orang tu. Dia marah tapi dia tolong orang tu. Dia marah tapi dia bantu. Kenapa? Sebab dia nampak orang tu marah di hadapannya, itu perbuatan Allah. Allah yang izin, Allah yang
yang berbuat di depan dia, maka dia tak boleh nak marah Allah lah. Kita siapa nak marah Allah? Maka kita sabar. Kita sabar. Kemudian kita tidak berdendam dengan dia. Kalau kita marah kat dia, kita tidak berdendam. Apa maksud dendam? Kita menyimpan kemarahan. Dendam ni kita menyimpan kemarahan. Dia dah buat tak elok kat kita, kita pun marah kat dia. Marah terkawal, marah dengan keadaan terkawal. Kenapa terkawal? Sebab apa? Ada af'al Allah dalam hati kita, ini af'al Allah. Kita tahu ni perbuatan Allah, maka kita pun boleh sabar. Bila kita sabar, kita marah, kita tegur dia, nasihat dia dengan baik, dengan cara mendidik tarbawi. Kemudian lepas tu kita tak dendam dengan dia. Kenapa nak perlu dendam? Itu perbuatan Allah, maka tidak ada dendam. Maka aman kita daripada dosa berdendam. Dendam ni dosa. Kita aman daripada dosa dendam. Dan aman daripada dosa kita menyimpan kemarahan kita. Kita pun tak simpan kemarahan dia. Nak marah orang mana boleh senyum, ustaz? Dah tak tahu apa tu, senyum lagi dah. Tu orang baran lah. Kalau kita marah, senyum dulu. Memang susah. Tapi kalau kita dah kenal Allah, boleh senyum. Nabi SAW senyum. Senyum. Kalau tak senyum pun mukanya diam, jangan cakap lagi. Ini sabar, tu nama sabar kan? Sabar. Kalau tak nanti kena jual kan. Jangan marah, nanti kena jual kata Piramli kan. Jadi bila marah, diam dulu, ambil semayang, hilangkan kemarahan tu, baru keluarkan apa yang kita nak cakap tadi. Maka kita tak cakaplah benda yang salah, kita cakap benda yang berdasarkan iman, kita cakap berdasarkan pemikiran kita. Kalau kita tengah marah kita cakap, maka kita cakaplah benda yang kita pun tak nak dengar. Kalau kita dengar, kita rakamlah apa yang dicakap tu, agaknya kita pun malu. Marah dalam hati boleh tak Ustaz? Boleh. Nak marah kat luar pun boleh, tapi marah mesti dalam dasar iman. Ni baru sebut marah atas dasar iman. Macam itu. Marah atas dasar iman. Maka orang yang selamat daripada yang telah memperdalamkan tauhidul af'al ini, maka dia selamat daripada dendam, dengki. Dengki ni apa? Dengki ni pula kita tengok orang lain banyak buat lebih banyak benda baik daripada kita lah. Kaya lah, sihat dia, kita tak sakit, kita sihat kan. Kita tak pandai, dia pandai kan. Kita tak dapat apa-apa, dia dapat macam-macam, dapat pujian lah, dia dapat bagus daripada kita. Kita pun mula ada hasud, dengki. Kita ada dengki. Jadi dengki ni dosa. Kenapa kita berdengki dengan dia, sedangkan dia baik, dia kaya, dia hebat, dia ke depan, dia tertinggi tingkatannya ialah dengan perbuatan Allah. Kenapa kita nak dengki pada dia? Kenapa nak dengki pada dia kan? Kan suatu yang tak patut kita dengki kat dia kan. Sedangkan apa namanya, Allah yang bagi, maka hilang dengki, tak ada dah. So kita ni kalau ada dengki, maknanya kita tak kenal Allah lagi lah. Macam tu. Kita ada dengki kat orang ni, maknanya kita tidak kenal Allah, dan kita belum kenal Allah lagi. Kenapa kita belum kenal Allah? Kerana kita masih lagi ada dengki dengan perbuatan Allah. Banyak dosa kita ni kan. Dosa kita banyak. Rupa-rupanya banyak dosa yang kita buat ni sebab kita tak kenal Allah. Sebab tu bila kita kenal Allah tu, insya-Allah ini kekuatan di akhir zaman ni lah, kekuatan dia kan. Kita tengok ada seorang bernama DJ kan. DJ duk suruh orang buat ni, duk suruh buat macam-macam, dia suruh buat. Orang semua marah kat dia, maki hamun dia macam-macam kan. Kita tak payah maki hamun pun tak apa kan, tak payah maki hamun. Kita tengok tu Allah izin dia berlaku macam tu. Tapi kita tegur tak? Tegur lah. Kalau dia salah, tegur. Kalau kita mampu tegur dengan lidah, tak mampu tegur dengan kuasa. Kalau saya ni Perdana Menteri, tegur dengan kuasa. Kalau saya ni tak mampu, lidah. Tak mampu lidah, hati. Kita benci dengan perbuatan dia. Benci dengan perbuatan maksiat, kemungkaran, sombong. Kita benci. Kemudian kita berdoa, ya Allah, bagi hidayah kat dia, ya Allah. Bagilah hidayah kat dia, ya Allah. Ya Allah, sekiranya dia tidak layak untuk mendapat apa-apa kebaikan,
kerana kemungkaran yang ada dalam hati dia, kan, kesyirikan dia, murtad dia, sebagainya tadi, maka ya Allah Engkau turunkan dia daripada, kan, kuasa dia. Doa lah, boleh doa. Tapi kita dah tahu itu perbuatan Allah, kita tak marah, tak dendam, tak dengki. Kita tahu itu perbuatan Allah, tapi kita doa, minta ke Allah. Allah izin, kan? Allah izin. Sebab itulah, kan, tidak ada marah, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada hasad, kan? Untuk kita menzahirkan marah kita, nak zahirkan marah kita, mungkin gegar, menggigil kita, boleh. Kita marah dia dalam rangka nak menegur dia, nasihat dia. Marah dalam rangka amar ma'ruf, nahi munkar. Maka inilah dinamakan hati yang salim. Hati yang salim. Hati yang salim. Tak apa, kalau lambat masuk boleh tengok dia semula. Ini insya-Allah setakat ni dia tak padam lagi. Allah tak izin dia padam lagi. Mungkin ada nak padam ni tapi tak padam lagi. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu ialah tegur, cegah, semuanya diperintah. Allah perintah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tegur, nasihat, tapi dalam rangka hatinya salim, hatinya sejahtera. Kenapa hatinya sejahtera? Sebab dia maklum, dia faham, dia tahu bahawa ini perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah, maka dia tahu. Hatinya salim. Maka sebab itulah kita lihat hari ini ramai orang yang kita melihat dengan mata kasar kita, mereka kritik, mereka marah. Kita boleh tegur, minta maaf, kita boleh tegur mereka, kita boleh kritik mereka dengan mata yang zahir tadi, dengan melihat kasar zahir, tetapi kita maklum dalam hati kita bahawa ini adalah kuasa Allah, inilah kita kata perbuatan Allah. Maka di sinilah berlaku dua perkara. Syariat, kita melakukan nasihat, kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Syariat, amar ma'ruf nahi munkar. Hakikat, kita sedar ini perbuatan Allah. Hati kita sedar yang ini adalah merupakan af'al Allah, perbuatan Allah. Jadi kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar pun, walaupun marah tadi, dengan iman. Dengan iman, bukan dengan nafsu. Orang yang marah dengan nafsu, macam-macam dia buat. Boleh bunuh orang, boleh bunuh orang, pukul orang. Tu yang marah dengan nafsu, pukul orang. Orang tu buat sikit je, dia pukul sampai mati. Ini amarah, kan, nafsu. Dia bukan melakukan dengan iman. Jadi dia tak kenal Allah, dia belum kenal lagi af'al Allah, perbuatan Allah. Ini kita proses ni, nak proses. Kita kena proses ni. Mulut akan mencegah, marah, larang, tapi hati maklum, hati faham bahawa hakikatnya adalah perbuatan Allah. Maka tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada marah yang dipendam-pendam. Jadi kalau hati kita masih ada dendam, marah, maka sebenarnya cahaya Islam belum lagi bersinar. Nurul Islam belum bersinar. Maknanya kita belum lagi mengenal af'al Allah. Kalau masih ada lagi perbuatan-perbuatan yang kita sebut tadi, kan, meremehkan makhluk, menyalahkan perbuatan-perbuatan itu, perbuatan tu disalahkan, perkara tersebut disalahkan, dia masih ada lagi dendam, masih ada lagi dengki, contohnya tadi, maka cahaya Islam belum lagi bersinar. Nurul Islam belum lagi bersinar. Dan apa bahayanya tuan-tuan, puan-puan, kalau nurul Islam belum bersinar ni, apa bahayanya? Apa bahayanya? Bahayanya ialah kita akan dibimbangi apabila berlaku sakaratul maut. Sakaratul maut datang kepada kita, dipanggil fitnah kematian. Fitnah kematian, maka dibimbangkan orang yang tidak mengenal perbuatan Allah, orang yang tidak hidup bersama nurul Islam, maka dia akan mati dalam keadaan tidak menyebut kalimah la ilaha illallah. Dia tidak mati dalam keadaan Islam. Itu kita bimbang. Jadi minima seorang yang ashabul yamin, orang yang golongan kanan ni, di surah Al-Waqi'ah yang kita baca tu, ashabul yamin, minimanya dia kenal Allah, dia tahu ni perbuatan Allah, maka terselamat daripada dosa-dosa yang kita sebut salimul aqidah. Maka salimul qalb, hatinya menjadi salim, sejahtera. Hatinya menjadi sejahtera. Jadi kita kena proses
kena proses benda ni. Kita kena latih diri kita. Macam mana nak latih? Ada orang tanya kan, macam mana nak latih ni? Susahlah nak latih ni. Mulakan dengan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulakan dengan kalimah la ilaha illallah. Banyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah dengan kaedah yang saya sebut sebelum ni. Saya sebut banyak kali dah. La ilaha illallah, malah sebahagian daripada kita telah pun mendapat sanad la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Taala, kita kena lakukan ni. Ini adalah merupakan tauhidul af'al, mentauhidkan af'al Allah. Baik, kita sambung sikit lagi. Maka yang kedua ialah mentauhidkan sifat, tauhid sifat Allah. Jadi syahadah yang pertama mentauhidkan perbuatan Allah. Mentauhidkan perbuatan Allah. Dan tauhid yang kedua ialah mentauhidkan sifat. Sifat Allah pula. Apa maksud tauhid sifat? Kita sambung. Kita sambung. Sebenarnya kalau yang panjang af'al nak bincang panjang boleh lagi, tapi cukuplah sekat tu. Tuan-tuan tengok poin-poin saya sebut tadi, tolong ambil catatan. Yang kedua ialah mentauhidkan sifat. Apa maksud mentauhidkan sifat? Maknanya bila kita dah mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita ucap dua kalimah syahadah tu, maka rukun yang pertama, rukun syahadah pertama, kita melatih diri kita untuk mentauhidkan perbuatan Allah. Dan untuk yang kedua pula, melatih diri kita untuk mentauhidkan sifat Allah pula. Sifat Allah. Ini rukun syahadah. Maka mentauhidkan sifat Allah itu maknanya apa? Ialah kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala sifat yang berdiri ada pada zat Allah. Jadi kita mengesakan sifat Allah itu di atas segala sifat-sifat yang berdiri pada zat Allah, sifat yang ada pada zat Allah. Ya, ini sehinggalah ibaratnya fana ataupun binasalah dalam syuhud hamba itu, dalam pemerhatian, dalam penyaksian seorang hamba itu, segala sifat makhluk ke dalam sifat Allah. Jadi maknanya yang pertama sekali ialah kita, maknanya segala sifat yang kita tahu. Apa sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni? Wujud, kidam, baqa, qudrah, iradah, dan sebagainya. Jadi sifat-sifat Allah kita akan tengok sekejap lagi. Dan sifat-sifat Allah itu kita mengesakan sifat yang berdiri kepada zat. Maknanya zat ni siapa? Allah. Zat ni zat Allah, zat Tuhan. Zat Tuhan. Jadi maknanya bila sifat Allah ni kita melihat tu, kita mengesakan mana segala sifat yang berdiri pada zat Allah itu adalah merupakan sifat yang kita perhatikan, yang kita saksikan. Maknanya sifat makhluk ni tak ada. Hakikatnya sifat makhluk ni sebenarnya fana, binasa. Fana, binasa. Macam itu. Saya dah pun memulakan, saya pun telah pun menceritakan sikit sebanyak pada Zoom yang lepas, bagaimana saya menceritakan tentang dalam hal ini. Maka tentang sifat Allah ini, asma Allah ini, maka ada dua pandangan. Yang pertama ulama salaf, dan kedua ulama khalaf. Ulama salafus salih. Ulama salaf ni bukan salafi yang sekarang ni dah, bukan salafi. Salaf betul ni 300 tahun, kurang lebih 300 tahun yang setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 generasi lah lebih kurang. Jadi ulama salaf ini dan ulama khalaf ni termasuklah ulama-ulama yang melihat umat Islam mula jauh daripada Islam, mula jauh daripada Al-Quran, mula jauh daripada hadis. Dan mereka melihat, bukan sahaja sekadar melihat, tetapi mereka mula memerhatikan bagaimana cara nak memproses umat supaya umat ni faham. 3 tahun pertama tu, 3 generasi yang pertama tu, ulama-ulama 3 generasi yang pertama tu, 300 tahun yang pertama daripada Rasulullah SAW sampailah ke 300 tahun yang pertama tu. Masa ketika itu tarbiyah Rasulullah SAW masih lagi berjalan dengan sempurna, dengan baik, dan umat pun dekat lagi lah, okey lagi lah. Lepas 300 tahun tu kita melihat umat dah mula tak faham, tak kenal Allah, dan macam-macam berlaku perkara berlaku, sehingga ulama-ulama khalaf telah mendatangkan satu perkara, termasuklah Imam Hasan, Imam apa ni, Astaghfirullahaladzim, Asy'ariyah dan sebagainya tu kan. Ulama-ulama yang mula melihat satu, dan dia meneliti proses. Saya nampak dia lebih kepada proses.
Jadi ulama salaf dahulu, 300 tahun yang awal, dalam menetapkan sifat Allah ini, maka mereka menyebutkan apa sahaja yang Allah firmankan tentang dirinya, kan mereka tidak takwilkan, mereka tidak takwilkan apa-apa. Sebab faham. Umat fahamlah masa tu, tanpa ditakwilkan, ditafsirkan, tanpa tafwidkan, iaitu tetapi dia mentafwidkan kepada Allah, dia menyerahkan kepada Allah. Jadi ulama salaf ni, kalau katakan dia kata innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami, dalam ayat surah Taubah, kan, dia tak tafsirkan, dia cuma cakap selayaknya macam tu, kan, tangan Allah selayaknya, dia tak fikir tangan Allah ni apa. Tak, ni ulama, sebab umat Islam faham masa tu, faham hakikat tangan Allah tu apa. Umat faham. Bila Nabi sebut tangan Allah, sahabat tak fikir, dah faham dah. Roh yang ada dengan dakwah dan tarbiyah Rasulullah SAW tu boleh dipahami oleh umat pada masa itu. Tapi lepas dalam lama, umat tak faham dah bengong lah. Dah kena dengan Parsinya, dah kena dengan Romnya, dah kena dengan pengaruh-pengaruh macam-macam, dunianya dah masuk dalam hati, dah tak kenal Allah dah. Maka ulama-ulama yang khalaf, dia elaboratekan, dia memperdalamkan huraian supaya apa? Supaya mudah difahami, lebih mudah. Ini yang kadang-kadang menjadi satu perbalahan kepada kita hari ini. Ada orang kata gini-ginian. Jadi saya nak cuba sebut kat sini, dalam bahagian untuk mentauhidkan sifat Allah ini, maka ulama salaf yang 300 tahun yang awal, dia cuba menyatakan bila Allah firman tentang dirinya ataupun tentang Rasulnya, maka mereka tidak tafsirkan, cuma faham gitu je. Bila Allah kata Allah beristawa, ya, di arash, dan Allah SWT bersemayam di arash, dia tak tafsirkan. Dia cakap ikut apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala layak pada Allah. Laisa kamislihi syai'un. Dia tak sebut Allah ke atas, ke bawah, dia tak sebut, kan? Tapi dia kata sebagaimana ayat-ayat yang disebut oleh Allah mutasyabihat, ayat-ayat yang apa namanya kata yang maknanya itu kurang difahami dari literalnya, dari bahasanya, dia serah aja, dia serah. Itu ulama salaf. Bukan salafi sekarang, lain sikit. Ini salaf yang betul-betul salaf dulu ni. Kemudian lepas itu dia tidak mentashbihkan, menyerupakan. Dengan ni dia tidak membeza-bezakan, kan, tanzih, kan, wajah lah, tangan lah, dan istawa dan sebagainya. Dia cuma biarkan pada Allah sebagai pengertian. Ini ulama salafus salih. Kenapa? Kerana roh tarbiyah dakwah Rasulullah SAW masih lagi cahayanya itu masih terang, kan? Cahaya masih terang lagi. Jadi lama-lama makin teruk sampailah kepada zaman-zaman khalaf, kan, yang kita panggil sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, maka mereka pun mula menghuraikan maksud, sebab umat makin dipengaruhi oleh dunia dah masuk dalam hati, tak kenal Allah dah. Dia nak cakap ni, dia dah nampak material ni dah berada dalam hati, dalam hati masing-masing. Maka kaifiatnya itu, mereka pun menunjukkan kepada kita bagaimana nak mentauhidkan sifat Allah tadi. Maka sebab itulah mereka pun memperkenalkan Allah dengan contohnya 20 sifat, 20 sifat yang wajib, contohnya 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus. Ini contoh salah satu. Jadi contoh 20 sifat tu, sifat 20 tu zaman Nabi tak ada. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis dan sebagainya, kan, qudrah, iradah, ilmu, hayat, tak ada. Dari zaman Nabi tidak mewujudkan sifat-sifat ni, nak kenal kat sahabat. Sebab sahabat dah kenal dengan huraiannya, bersama kebersamaannya, suasana sahabat bila kenal Allah tadi, hati pun bersih, hati pun betul-betul telah dibersihkan tadi, kan, dari cahaya. Tapi zaman-zaman 300 tahun lepas tu, kan, jadi mulalah zaman-zaman tu, kan, umat dah, hati ni tak ada lagi lah Allah, yang ada hanyalah dunia tadi. Dunia dah masuk dalam hati. Jadi ulama-ulama terpaksa cerita semula, hurai semula, ulama-ulama khalaf. Maka dia pun, kan, membuat metodologi bagaimana nak mengenal Allah. Contohnya kita kenal Allah dengan sifat-sifat Allah. Maka dia pun, kan, buatlah sifat-sifat Allah, ataupun tulislah semula sifat Allah tu, wujud, qidam, baqa' ila akhir. Maka di sinilah contohnya
apabila kita melihat sifat-sifat Allah, qudrah, iradah, sama', basar, kalam, ilmu, hayat. Jadi ini semua sifat yang ada pada makhluk, betul. Qudrah ni kuasa, kudrat. Kudrat kita, kedrat kita kan. Iradah ni kehendak kita. Kehendak kita ada kehendak nak makan, nak minum apa semua. Kan? Sedangkan itu semua asal adalah sifat Allah. Iradah kita dengan iradah Allah berbeza. Iradah Allah menguasai. Kan iradah kita sekadar terbit daripada iradah kehendak Allah juga, contoh kan. Jadi ulama-ulama terpaksa kan memperkenalkan sekali lagi sifat Allah ni, sebab manusia dah tak kenal Allah dah jauh daripada Allah. Maka qudrah sifat Allah, iradah sifat Allah, sama' mendengar sifat Allah, basar melihat sifat Allah, kalam berkata-kata, berfirman sifat Allah, firman Allah, ilmu kita tahulah ilmu kan, dan hayat hidup sifat Allah. Jadi ini antara contoh-contoh sifat yang ada dalam pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang berdiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada juga pada makhluk. Juga. Jadi bila kita tengok orang tu berdiri kan, kita pun kata kita berdiri. Orang tu buat, orang buat. Nampak orang tak nampak dah. Dah tak nampak dah. Kan hakikat perbuatan Allah tak nampak dah. Qudrah dah tak nampak dah. Iradah kan, kehendak Allah dah tak nampak. Dia nampak kehendak dia je. Aku nak kahwin, dia nampak dia nak kahwin. Aku nak gitu kan. Dia tak nampak kan sifat Allah, iradah dah tak nampak dah. Jadi ulama-ulama telah melihat umat dalam keadaan yang begitu jauh daripada Allah SWT, maka mereka telah membuat metodologi disebut ilmu kalam untuk mengajar umat. Ini kita nak kena baik sangkalah dengan ulama khalaf. Nanti kata ulama khalaf ni tak ikut salaf. Bukan tak ikut salaf. Ulama khalaf nak buat dakwah, nak mentarbiah umat, nak mendakwah umat, tapi umat dalam keadaan hatinya keras, tak kenal Tuhan dia kenal diri dia je. Maka terpaksalah dia membuat satu metodologi yang sesuai dengan keadaan pada masa lepas 300 tahun tu. Jadi kita kena faham. Nanti ada pula dia kata ini semua bid'ah. Dia kata. Bid'ah apanya? Macam dulu kita mengajar pakai papan hitam, pakai kapur dululah. Metodologi ni guna kapur dulu. Sebab tu guna whiteboard. Metodologi nak mengajar guna whiteboard. Cantik sikit lah white kan, kita boleh color sikit kan, warna merah, warna biru dia punya marker dia. Sekarang ni tak guna whiteboard dah, guna apa? Projector, tembak projector dalam komputer. Itu bukan saja sekadar tulisan, movie kan, motion video boleh tunjuk. Ini metodologi sekarang. Kalau kita guna kalam yang kita guna kapur macam zaman kecil-kecil dulu kan, blackboard, kita panggil blackboard dulu kan, papan hitam, papan hijau kan, kita guna hak tu. Sekarang nak ajar anak-anak kita ni, mereka tengok primitif kan. Primitif. Kenapa primitif kan? Di situ mana boleh buat video, audio. Tak ada video, tak ada audio. Yang ada cuma 2D, 2 dimension. Ini dah ada 3D, 4D. Sekarang dah ada 7D, 7 dimension. Ini metodologi penyampaian untuk bagi orang-orang tu faham. Dan jadi jangan cakap bid'ah. Itu metodologi je, bukan bid'ah. Ada kata sifat Allah, 20 sifat Allah ni Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Kenapa Nabi tak buat? Tak perlu. Pada masa zaman sahabat tak perlu. Bila Nabi sebut begini sahaja, sahabat dah faham. Sebab hati sahabat bersih. Tak ada syirik macam mana sekarang. Sekarang ni bukan syirik jali saja, syirik yang terang. Syirik khafi pun bertimbun-timbun. Yang cakap bid'ah tu pun banyak syirik kat dia. Yang cakap bid'ah pun banyak syirik kat dia. Jadi nak sebut kat sini kan. Jadi ulama-ulama khalaf bukan kata dia buat bid'ah, dia bukan bid'ah. Dia nak memperbaharukan metodologi dakwah, nak memperkenalkan Allah supaya manusia, umat tu bermakrifat dengan Allah. Maka dia pun buatlah kan, wujud, qidam, baqa', dia perkenalkan semula. Sebab manusia dah jauh, hati dah keras, dekat dengan dunia, sampai tak nampak, tak kenal Allah dah, hati tak ada cahaya. Mereka terpaksa bagi
metodologi yang baru. Ini kita kata nak menyampaikan ilmu sahaja, bukan itulah sebenarnya. Sebab ini bukan bid'ah. Sebab tu dia ada istilah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Sebab tu dia ada bid'ah hasanah. Sebab apa? Sebab itu hanya metodologi je, bukan diubah pun. Bukan dikata ubah sifat Allah yang lain, tak. Sifat yang sama juga. Cumanya apa? Cumanya cara penyampaian dia, cara penjelasan dia tu dengan cara yang sesuai dengan zaman itu. Bercakaplah yang sesuai dengan kemampuan orang-orang tu. Ini yang Nabi sebut kan. Jadi sebab tu tauhid sifat asma menurut ulama khalaf yang kita panggil sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah pada hari ini, kita panggil sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah sebab dia bersama dengan jamaah Nabi SAW, bukan tak bersama. Maka ini adalah khafiatnya, ialah maka mereka telah menyatakan bahawa bagaimana cara kita nak mentauhidkan sifat Allah. Macam mana cara kita nak mentauhidkan sifat Allah? Maka kita kena memandang segala yang ada, sifat-sifat yang ada di atas muka bumi ini, dengan kita mengatakan bahawa semua itu adalah merupakan satu yang terbit, hanya hakikatnya sifat-sifat yang datang daripada Allah dan merupakan sifat Allah. Nanti kita akan urai sikit lah. Baik. Jadi sebab itulah disebutkan sini segala sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, qudrah, iradah, sama', basar, kalam, ilmu, hayat dan sebagainya, ada 20 tu kan. Maka sifat-sifat ini tidak ada satu zat pun, tidak ada satu pun makhluk zat yang bersifat pada segala sifat itu, melainkan hakikatnya adalah pada zat Allah. Ini maksud mentauhidkan. Mentauhidkan maknanya kita sebut sini, kalau kita kata saya ada kudrat, saya ada kuasa, kudrah, saya ada kudrat, saya ada iradat, saya ada kudrat, iradat, saya boleh melihat, basar, sama', saya boleh mendengar, dan sebagainya. Jadi tidak ada satu pun makhluk yang hakikatnya bersifat dengan sifat itu, melainkan semuanya itu adalah diikat dengan zat Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang manusia ada ni, yang melihat dengan mata, mendengar dengan telinga ni, itu hanyalah dengan jalan majaz, dengan jalan bayangan. Bayangan sama macam perbuatan tadi, dengan jalan bayangan, majaz. Dan sebagai tempat untuk kita melihat, mazhar. Maknanya bila kita tengok orang tu melihat, maka dia melihat dengan kuasa Allah. Dia melihat dengan kuasa Allah, mazhar. Tempat kita nampak itu kuasa Allah. Kita melihat sifat dia apa? Sifat dia contohnya ada kuasa, sifat dia ada kuasa. Dia boleh menumbuk. Dia boleh menumbuk. Maka mazhar daripada Allah yang maha berkuasa, manifestasi daripada kuasa Allah. Dia tumbuk tu dengan kuasa Allah, bukannya dia tumbuk, dia yang tumbuk. Jadi kita nak kenalkan semula, ulama salaf, ulama khalaf nak kenalkan semula. Kamu tumbuk, kamu nak dia nampak dia yang tumbuk, dia tak nampak di belakang, di kekuatan hakikat terbit tumbukan tu daripada kudrah, iradah Allah tadi, dia tak nampak. Maka terpaksa ulama cerita semula, ni sifat Allah ni, kudrah, iradah, ilmu, hayat, kalam, basar, sama, semua ni sifat Allah. Semua ni sifat Allah. Yang ada pada kita ni hakikatnya ialah sifat Allah, hakikatnya. Walaupun segala sifat itu dibangsakan kepada makhluk, dilihat pada makhluk dengan jalan majaz, dengan jalan bayangan. Maksudnya ini sebenarnya hakikatnya adalah Allah. Bukan kamu yang melempar, Allah yang melempar. Kita sebut kan, hakikatnya melempar, kudrah itu, melempar itu adalah hakikatnya Allah. Sifat Allah ni mentauhidkan sifat. Jadi dalam kita memahami hakikat ini, maka kita lihat bahawa kalau kita kata hari ini makhluk diciptakan oleh Allah, dipinjamkan oleh Allah, ataupun Allah dianugerahkan oleh Allah, dilimpahkan oleh Allah, bukan dia punya, bukan hakikat itu dia, dah Allah yang anugerah, Allah yang beri, Allah yang pinjamkan, macam itu.
Saya hidup, Allah pun hidup juga kan. Al-Haya itu sifat Allah. Al-Haya itu sifat Allah. Sebab tu kita panggil nama dia Ya Hayyu. Ya Hayyu, Ya Hayyu ni wahai yang maha hidup. Wahai yang maha hidup. Al-Hayya sifat dia hidup. Kita pun hidup juga hari ni. Boleh bergerak, bercakap, sebagainya kan. Kita bukan hidup, kita dihidupkan. Ini sifat makhluk dihidupkan. Kita melihat. Tak, kita melihat sebab kita diberikan penglihatan. Allah bagi penglihatan pada kita. Nampak? Jadi kita mula mentauhidkan semua sifat-sifat itu kepada pemilik yang sebenar, hakikat yang sebenar, zatnya, iaitu Allah Rabbul Jalil. Maka sebab tu kita sebut macam ni, apa pun yang berlaku pada kita ni, kita diciptakan oleh Allah, kita dipinjamkan oleh Allah, kita dilimpahkan oleh Allah, kita dianugerahkan oleh apa saja. Jadi kita mula mentauhidkan sifat Allah. Ni maksud mentauhidkan sifat Allah, mengesakan sifat-sifat yang berdiri pada zat itu, hakikatnya adalah Allah, adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi kita melihat sesuatu dipanggil syuhud. Syuhud ni menyaksikan sesuatu. Kita menyaksikan sesuatu, hakikatnya itu adalah kita menyaksikan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita menyaksikan sifat-sifat Allah. Menyaksikan sifat-sifat Allah. Hakikatnya, hakikatnya maknanya benda yang sebenarnya, yang asal. Apa dalilnya? Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, panjang hadisnya. Ma taqarraba ilayya al-muqarrabun. Saya bacakan manalah, panjang sangat hadis ni. Kita masa tak banyak dah, ketiga dah pun. Tidaklah menghampirkan diri kepadaku. Tidaklah seseorang itu menghampirkan diri, takarrub kepadaku. Orang-orang yang menghampirkan diri tadi dengan mengerjakan segala yang telah aku fardukan kepada mereka. Dan sentiasa hamba-Ku takarrub kepada aku, menghampirkan diri kepada aku dengan sebab mengerjakan segala ibadah sunnah, sehingga aku kasih kepadanya, sehingga dia menjadi kekasih Allah. Maka apabila aku telah kasih kepadanya, maka apabila Allah telah kasih kepada dia, nescaya akulah yang menjadi pendengarnya, yang mendengar ia dengannya. Dan akulah yang menjadi penglihatannya, yang melihat ia dengannya. Dan aku milik lidahnya, yang bertutur kata ia dengannya. Tangannya, yang memegang ia dengannya. Kakinya, yang berjalan ia dengannya. Hatinya, yang bercinta ia dengannya. Jadi daripada hadis ini, hadis sahih tentang Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa sebenarnya hakikat itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah. Jadi kita nak mentauhidkan sifat Allah ini. Sebab itulah orang-orang yang kasyaf ni maknanya yang dibuka hijab. Orang-orang yang dibukakan hijab tadi, maka dia boleh mentauhidkan sifat Allah tadi. Mentauhidkan sifat Allah tadi melalui bukan lagi setakat rasional, logik. Bukan lagi setakat logik. Bukan lagi menggunakan rasional, tetapi dia mentauhidkan Allah dengan zauq dan wijdan. Istilahnya zauq dan wijdan, maknanya dengan perasaan, dengan hati dia, dengan rasa hatinya, dengan keseronokan hatinya, dengan kecintaan hatinya, dengan keasyikan hatinya, dengan sepenuh perasaannya. Itu zauq dan wijdan dan wijdan. Jadi maknanya orang-orang yang memahami hakikat mentauhidkan Allah tadi, tauhid sifat tadi, maka dia mula mendekati Allah dengan hati dia. Dia boleh merasai. Dia boleh merasai, kan? Ada orang tanya dengan saya, kan? Okey, tak apalah, tanya tu kemudian, saya baca teruskan. Maka dia mula melihat dengan zauq dan wijdan, dan kemudian dia akan melihat tidak ada yang hidup, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang berkata pada hakikatnya illallah, melainkan Allah. Maka dia rasa apa dalam hati dia? Tidak ada yang hidup, hakikatnya itu. Tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang berkata-kata, hakikatnya hanya melainkan Allah. Maka zahir sifat
kepada makhluk hanya sebagai memandang mazhar sifat Allah. Ini istilah orang tasawuf. Dia kata apa? Zahirnya sifat-sifat mendengar, melihat, bercakap, sebagai sifat-sifat tadi itu, zahirnya pada makhluk yang kita melihat tadi hanyalah merupakan mazhar sifat Allah. Mazhar ni apa? Manifestasi, pengungkapan, menggambarkan sifat Allah. Jadi menggambarkan sifat Allah, hakikatnya begitu. Kalau maknanya kalau Allah tak bagi, dia tak ada. Kalau Allah tak bagi dia mata, dia buta, tak boleh melihat. Kalau Allah tak bagi kekuatan, tak boleh bergerak. Hakikatnya bila kita boleh tumbuk tu, bila kita melempar, bila kita melihat, mendengar, bercakap, mazhar merupakan manifestasi, penyaksian. Hakikatnya ialah itulah merupakan sifat Allah. Daripada Allah, terbitnya daripada Allah, tertibnya daripada Allah, dan itu merupakan sifat Allah. Maka kita pun mula mentauhidkan Allah. Maka jadi macam mana makhluk-makhluk yang ada ni? Jadi macam mana? Maka dia jadi orang yang semakin mengenal Allah. Maka bila dia melihat kasih sayang, maka dia tahu kasih sayang itu terbitnya daripada Allah. Dia melihat sabar tu daripada Allah. Pemaaf itu daripada Allah, dan macam-macam. Maka benar apa yang Nabi sebut, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billahil alil azim, melainkan daripada Allah, melainkan dengan Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha agung. Jadi nak sebut kat sini, sampai gambarkan dalam satu hadis yang lain, Nabi menggambarkan kepada kita, aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu ya Allah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, bagaimana kalau ada pada kita perkara-perkara yang kita nampak, kita nak kena rasa itu daripada Allah. Maka orang yang ada kekuatan, tawaduk daripada Allah, rendah diri dia kepada Allah. Sebab Allah bagi kekuatan, bukan kekuatan dia, Allah bagi dia kekuatan. Orang yang sayang, tawaduk dia kepada Allah, rendah diri dia kepada Allah, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Allah bagi kasih sayang kat dia, Allah bagi kekuatan kepada dia. Jadi di sinilah kita lihat, maka mereka yang berada dalam keadaan tauhid af'al ini, dia akan mendapat satu cahaya disebut nurul iman. Nurul iman. Bila kita mula melihat perkara yang hakikat yang sebenarnya, maka kita akan mendapat nurul iman. Nurul iman. Dan nurul iman inilah yang menggambarkan kepada kita bertambahnya lagi ibadah kita. Ibadah kita apa dia? Ibadah apa? Ibadah hati, amalan hati. Jadi orang yang ada tauhidul sifat ini, maka dia akan melihat hakikat kepada sesuatu perkara berlaku, maka dia melihat di situlah sifat Allah. Maka amalan hatinya akan bertambah. Kalau tadi nurul Islam, dia melihat perbuatan yang ada di luar, yang zahir, qada dan qadar, dia nampak yang luar. Ini dia nampak yang sifat Allah, dia nampak yang dalam, dia nampak yang batin dan hati. Maka di manakah tauhid sifatnya akan berperanan? Tauhid sifatnya akan berperanan pada hati kita. Dia akan proses hati kita sehingga hati kita menjadi salim, dengan sejahtera, selamat yang benar. Jadi hati kita akan diberikan cahaya Allah. Lagi banyak kita kenal, maka lagi bercahayalah nurul iman. Ini baru sebut nurul iman. Nurul iman ni orang yang disebut al-muqarribin atau muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Jadi yang pertama tadi ashabul yamin, golongan kanan. Yang al-muqarrabin, golongan yang dekat dengan Allah. Sebab dia dah mula melihat sifat Allah dengan hati dia. Maka satu sifat Allah dia akan proses dalam hati dia, dalam diri dia, sehingga akhirnya melahirkan satu perasaan halawatul ibadah batiniyah. Maknanya dia akan merasa kemanisan beribadah dengan amalan-amalan hati. Dia mula rasa seronok ikhlas. Dia mula rasa seronok ikhlas kepada Allah. Rasa seronok nak khusyuk. Dia semayang tak khusyuk, dia tak rasa seronok. Dia rasa macam itu. Jadi maka dia akan meningkat lagi satu tahap dia. Dan ketika manakah, macam mana kita nak tahu perkara yang kita gambarkan sebagai
tanda kepada nurul iman telah mula berjalan, mula bersinar dalam hati kita dengan kita mentauhidkan sifat Allah tadi. Maka kita telah mula melihat sesuatu dengan kacamata iman, dengan basirah kita. Maka di sinilah disebut nurul iman. Maka kita mula seronok, mula merasai halawatul ibadah batiniyah. Kita mula merasa gembira, manis beribadah dengan ibadah hati. Jadi hati kita makan ini pertambahan. Jadi kebaikannya apa? Kebaikannya maka kita akan selamatlah hati kita ini daripada perkara-perkara yang merosakkan. Contohnya apa? Hari ini orang banyak takut. Takut kepada racun, takut kepada banjir, takut alam sekitar, takut perang, takut banyak takut. Maka dia akan meningkat kepada takut dia kepada khauf fillah, kan? Takut dia tu jadi takut kepada murka Allah. Takut kepada murka Allah. Dan orang yang telah takut kepada Allah tadi pula, dan memang ada perasaan takut kepada Allah, tetapi dia takut kepada Allah kenapa? Dia tak takut, ditakutkan Allah kerana maha menyeksa. Allah ni maha menyeksa. Allah boleh buat apa sahaja dia kendaki, itu takut dia. Maka dia akan meningkat lagi pula. Dia takut Allah bukan lagi kerana Allah maha menyeksa, bukan lagi kerana Allah maha menghendaki membuat apa sahaja dia nak, dia kuasa, tapi takut kerana keagungan Allah. Takut kerana keagungan Allah, kebesaran Allah, keperkasaan Allah. Takut kepada kemuliaan Allah. Maknanya dia jadi lebih hebat lagi. Mula-mula dia takut kepada Allah maha menyeksa. Ini mula-mula sikit-sikit. Maknanya Allah turunkan bencana, kan? Dia kata apa? Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un. Kamu melihat kerosakan di daratan, di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Ini kenapa Allah bagi azab. Jadi takut pada azab, takut pada seksa. Mula-mula gitu, kan? Lepas tu dia dah meningkat. Bila dia mengenal sifat Allah, semakin lama makin kenal, semakin dia mendalami, menghayati, maka dia takut bukan lagi takut kerana neraka, takut kerana azab, takut kerana seksa, tapi dia takut kerana keagungan Allah. Khasyatillah. Maka dia khasyatillah. Dia dah mula bukan takut biasa ni, takut kerana agungnya Allah, malu, takut, segan, campur semua. Takut kepada kebesaran Allah, bukan lagi takut Allah seksa dia. Tak, Allah seksa dia pun tak apa, tapi kebesaran Allah tu, keagungan Allah tu, keperkasaan Allah tu yang menyebabkan dia khasyatillah. Dia merasa takut kepada keagungan Allah. Maka takut kepada kebesaran Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah tadi menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh, semakin dekat, semakin kuat. Sebab tu bermulanya perjalanan kita dalam hati kita ni, bermulanya perjalanan hati kita ini apabila kita nak mendekati Allah ni, bermula dengan kita tawaduk, rendah diri kepada Allah, tadarruk, kita merasai memerlukan Allah, sampai paling tinggi sekali kita mengagungkan Allah, kita memuliakan Allah, kita meninggikan Allah, membesarkan Allah. Kita hanya makhluk. Aku ni makhluk aja. Apalah yang ada pada aku. Ya Allah, Engkau nak bagi aku kaya, aku syukur. Engkau bagi aku sihat, aku syukur. Engkau bagi aku nikmat, aku syukur. Ya Allah, aku hanya hamba. Ya Allah, Engkau nak bagi aku sakit, aku sabar. Engkau nak bagi aku bencana, aku sabar. Engkau nak bagi aku kelemahan, aku sabar. Ya Allah, aku hanya hamba. Ya Allah, tolonglah aku. Nampak? Mengagungkan Allah, sifat mengagungkan Allah. Bila hati dah mula mengenal sifat Allah, ya Allah, Engkau nak bagi aku dalam maksiat, ya Allah, aku bertaubat. Engkau bagi aku dosa, ya Allah, aku bertaubat. Ya Allah, aku bertaubat pada Engkau, ya Allah. Dia mengagungkan Allah, dia tak putus asa. Allah bagi baik, nikmat, dia syukur. Allah bagi balak, dia sabar, dia redha, kan? Allah bagi dia tercebur dalam maksiat, dia tak kecewa, dia terus bertaubat, minta ampun. Allah bagi dia kekuatan untuk nak beribadah, beramal, dia tawaduk, makin rendah diri kepada Allah, makin tadarruk kepada Allah, makin menyerah kepada Allah. Semua itu membawa kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Bila dia kenal sifat Allah, maka dia menjadi seorang yang sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang menambah cahaya iman.
Takut yang menambah cahaya iman. Takut yang menambah cahaya iman itu ialah takut kepada kebesaran Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah, kemuliaan Allah, kehebatan Allah, ketinggian Allah. Jadi bila takut kepada perkara yang mengagungkan Allah tadi, itu maknanya salah satu, kita kata nurul iman, cahaya iman dah mula meresap bila kita mula mengenal sifat Allah. Ya, sebab tu kita nak kena mengenal sifat Allah. Macam mana cara nak buat, insya-Allah kita akan sambung lagi. Kalau ada kesempatan esok kita akan sambung lagi tentang tauhidul af'al, tauhidul sifat. Macam mana kita nak mengesahkan sifat Allah, insya-Allah. Sehingga akhirnya tuan-tuan, takut kita tu bukan lagi pada dajjal. Takut kita bukan lagi pada hilang dunia. Takut kita ni bukan lagi kepada makhluk. Takut kita ni bukan lagi kepada neraka yang Allah cipta. Tapi takut kita ni, segan kita, hormat kita, and khasyah, and kita rasa tunduk kita kepada Allah kerana kemuliaan Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, keperkasaan Allah. Maka kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Ini nurul iman, nurul iman. Ini kita jauh lagi ni tuan-tuan. Ni nurul iman. Orang yang dah mula nurul iman ni, dia akan berjuang pada jalan Allah. Dia berjuang sampai mati. Sampai mati. Sebab pada yang mati ni tak ada manfaat mati, melainkan mati syahid fi sabilillah atas dasar iman. Dia akan berjuang, berkorban. Dia akan berkorban pada jalan Allah. Kenapa? Iman, yakin kepada Allah tadi. Yang ini natijah nurul iman telah mula masuk. Telah mula masuk. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Tuan-tuan, tak ampun pada Allah. Kita ni hanyalah hamba Allah. Dan kita ni bukannya ada orang, kekuatan yang dekat kita pun Allah bagi. Kita hidup pun Allah bagi. Kita sihat pun Allah bagi. Kita ada harta sikit pun Allah bagi. Segala yang ada pada kita ni Allah bagi. Maka mari sama-sama kita merendahkan lagi diri kita dengan Allah, tunduk pada Allah. Kita nak rasa syukur sebab Allah pilih kita berada bersama-sama dengan orang yang beriman. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mula mengenal Allah. Bila kita mengenal Allah, kita pun berjalan dengan betul, kan? Kita menegakkan syahadah, kalimah syahadah tadi. Barulah kita boleh berdepan dengan kemuncak fitnah. Insya-Allah berdepan dengan Al-Masih Dajjal. Barulah kita boleh berdepan dengan dia. Mana kita kata berdepan dengan ujian Allah ni. Kenapa? Bila kita mula kenal Allah. Kita mula kenal Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, dan kepada Allah semua akan kembali. Baru kita berasa, sebenarnya yang patut kat aku ni begini. Bukan yang selama ni tak apalah, yang dah lepas tak apa. Yang dah lepas tak apa, kita minta ampun kat Allah. Ni hak baru ni, hak hari ni. Kita cuba pelan-pelan, insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fathik Allahumma rabitataha وأدم ودها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم الناصر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا الله اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا
minal arifin. Allahumma ja'alna minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.